Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ialah sahabat Nabi daripada golongan Ansar, daripada Aus, yang pernah ditugaskan membunuh Ka'ab bin Ashraf, pemimpin Yahudi yang terkenal dengan ilmu kebal. Muhammad bin Maslamah inilah yang bunuh dengan kawan-kawan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Muhammad bin Maslamah supaya memimpin satu pasukan tentera seramai 30 orang supaya pergi ke daerah Najd. Najd ialah terletak di tengah Arab Saudi, di timur Arab Saudi pada hari ini, di suatu perkampungan yang bernama Khirsa. Perjalanannya mengambil masa 7 malam. 7 malam nak sampai situ, di mana mereka berjalan malam. Tujuan supaya tak disedari oleh musuh. Siang hari pula panas, padang pasir panas. Apabila dilancarkan serangan, dengan tiba-tiba musuh-musuh melarikan diri dengan meninggalkan binatang-binatang ternakan, iaitu unta dan kambing. Di samping mereka berjaya menawan seorang pemimpin Bani Hanifah bernama Sumamah bin Assal, yang ditugaskan oleh ketuanya Musailamah Al-Kadzab supaya dia datang ke Madinah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tentera Muhammad bin Maslamah dapat menawan Sumamah bin Assal. Orang lain habis lagi belaka. Sumamah ni ditugaskan oleh ketua dia, Musailamah Al-Kadzab, iaitulah seorang yang pernah mengaku jadi Nabi bila Nabi wafat. Belum Nabi wafat mengaku jadi Nabi dah. Dan dia dibunuh dalam peperangan Riddah dalam masa Abu Bakar Siddiq. Kita akan baca kemudian. Dia menugaskan Sumamah bin Assal ke Madinah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di Madinah, Sumamah ditambat pada tiang masjid. Sumamah ditawan oleh tentera Islam, ditambak di tiang masjid. Apabila Rasulullah SAW keluar ke masjid, dia terus bersabda, "Apakah yang ada padamu, wahai Sumamah? Ada apa padamu, wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Saya berada dalam keadaan baik, hai Muhammad. Jika awak membunuh, maka awak membunuh seorang yang mempunyai darah bangsawan. Jika awak memberi kebaikan, awak beri kepada orang yang tahu berterima kasih. Dan kalau awak mahukan harta untuk tebusan, nasaya awak diberi apa sahaja yang awak minta." Dia kata ke Nabi. Jawapan dia, Nabi tanya, "Apa khabar? Bagaimana keadaanmu, wahai Sumamah?" Dia kata, "Kalau membunuh seorang yang bangsawan, dia bangsawan lah. Kalau membebas orang yang tahu terima kasih. Kalau nak harta tebusan, kami sanggup bayar berapa." Rasulullah SAW terus meninggalkannya dengan tidak menjawab kata-katanya itu. Nabi tak layan, Nabi tinggal begitu saja. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya dan bertanya seperti dahulu. Kemudian hari lain Nabi jumpa pula, tanya dia. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, bebaskan dia, Nabi kata, bebaskan dia. Lalu dia pergi ke kawasan kebun tamar berhampiran dengan masjid dan mandi. Kemudian datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan dia menjadi seorang Islam. Dia isytihar, dia masuk Islam. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, dahulunya muka kau lah yang paling aku benci dan marah di atas muka bumi ini. Tetapi sekarang menjadi orang yang paling aku kasih," kata dia.
Demi Allah, sebelum ini, inilah agama yang paling aku benci di muka bumi ini. Sekarang menjadi agama yang paling aku kasihi. Kalau diizinkan, saya mau pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah, dia kata ke Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tahniah dan berita-berita gembira kepadanya dan menyuruhnya supaya mengerjakan umrah. Nabi kata pergi Mekah buat umrah. Berita Islamnya Sumamah telah sampai ke Mekah. Mekah masih ditakluk oleh musyrikin, tak Islam lagi masa itu. Apabila dia sampai ke Mekah, dia telah dikunjungi oleh orang-orang Mekah untuk mengesahkan berita itu. Betul ke dia masuk Islam? Mereka bertanya, adakah benar awak telah menukar agama? Jawab Sumamah radhiyallahu anhu, tidak, demi Allah, tetapi aku telah masuk Islam, kata dia. Dia jawab, aku tak tukar agama, aku masuk Islam. Bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, gandum di negeri Yaman tidak akan dihantar ke Mekah, malaikat diizin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bekalan gandum datangnya dari Yaman. Aku nak beritahu, nak sekap gandum daripada Yaman, dak mai ke Mekah. Memang benar seperti yang diucapkan, di mana Sumamah telah memerintahkan supaya jangan dihantar gandum ke Mekah. Dia ni seorang yang pengaruh besar. Orang takut, dia minta supaya orang Yaman yang hantar gandum. Sehingga Mekah kekurangan makanan. Lalu mereka menghantar surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut bahawa mereka adalah waris-waris kepadanya. Kan kita ni anak beranak, siapa nak sekat gandum pula? Adakah redha melihat keluarganya dalam kelaparan dan merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menyuruh Sumamah membenarkan gandum dibawa ke Mekah? Minta Rasulullah nasihat Sumamah jangan sekat gandum. Menunjukkan Sumamah ini seorang yang kuat pengaruhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimpati dengan penderitaan mereka dan meminta Sumamah membatalkan sekatannya. Sumamah pun hapuskan sekatan dia. Maka orang Yaman atau gandum ke Mekah. Peperangan Bani Lihyan. Bani Lihyan telah melakukan peristiwa Ar-Raji' yang telah menipu dan mengorbankan 10 orang para sahabat dengan berpura-pura kononnya mereka telah menerima Islam. Ar-Raji' ialah peristiwa qari-qari sahabat yang dihantar oleh Nabi SAW untuk mengajar Quran kepada mereka. Kononnya mereka masuk Islam, tiba-tiba mereka tipu. Mereka bunuh qari-qari sahabat ini. Mereka perlu diajar dengan sekeras-kerasnya. Tindakan ini ditangguhkan kerana mereka berada di negeri Hijaz dan berhampiran dengan Mekah yang masih diperintah oleh musyrikin Quraisy yang menjadi musuh paling besar dan perlu diselesaikan terlebih dahulu. Di mana Ar-Raji' ini dekat dengan Mekah. Oleh kerana Nabi merancang untuk lawan Mekah dulu, Raji' dibiarkan. Dibiarkan. Apabila gagalnya serangan Ahzab, maka musyrikin Mekah berada dalam kelemahan. Peluang ini diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertindak ke atas Bani Lihyan, iaitu pupuk Ar-Raji' yang berhampiran Mekah, sebagai tindakan serampang dua mata, iaitu untuk bertindak mengajar Bani Lihyan dan perang saraf untuk melemahkan semangat musyrikin Quraisy. Bila perang Ahzab orang Islam berjaya, Mekah dalam ketakutan, maka Nabi mengambil langkah menyerang Bani Lihyan yang bunuh sahabat-sahabat dia walaupun dekat dengan Mekah. Tujuannya untuk menakutkan pemimpin-pemimpin Mekah.
Untuk tujuan tersebut, maka Rasulullah SAW pun keluar bersama 200 orang para sahabat radhiyallahu anhum. Pada bulan Jumadal Ula. Jumadal Ula. Orang Melayu kata Jamadil Awal. Orang Arab kata Jumadal Ula. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Orang Melayu kata Jamadil Awal. Jamadi cakap Melayu. Yang betul Jumadal Ula. Tahun ke-6 Hijrah. Dengan menyerahkan tugas di Madinah kepada Abdullah bin Maktum. Nabi sendiri memimpin tentera. Tugas imam dan memimpin Madinah dia beri pada Abdullah bin Maktum. Ia adalah seorang sahabat yang buta. Bala tentera Islam bergerak ke arah Syam untuk mengelirukan musuh. Walaupun Mekah duduk di sebelah selatan pada Madinah. Tapi Nabi menggerakkan tentera dia ke utara ke Syam untuk mengelirukan musuh. Supaya musuh tak sangka mereka nak datang ke situ. Ke Bani Lahyan. Setelah beberapa lama berjalan, mereka berpatah menuju ke arah sasarannya. Apabila sampai di lembah Gharran, di mana tempat syahidnya para sahabat radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW berdoa memohon rahmat untuk para sahabatnya yang gugur itu. Nabi doa untuk sahabat dia mati syahid di situ. Menurut rancangannya, mereka akan melancarkan serangan secara mengejut. Tetapi Bani Lahyan menyedari kedatangan bala tentera Islam. Lalu mereka melarikan diri ke Bukit Bukau. Mereka lari menyembunyikan diri di bukit. Rasulullah SAW tinggal di situ selama 2 hari dengan menghantar pasukan-pasukan untuk memburu Bani Lahyan, tetapi tidak berjaya membunuh atau menawan walaupun seorang. Akhirnya Rasulullah SAW bertolak meninggalkan tempat itu. Apabila sampai di Isfahan, Isfahan ini dah perjalanan balik ke Madinah. Kalau kita pergi naik bah daripada Mekah ke Madinah, kita akan lihat tulisan Isfahan. Ada tempat nama Isfahan. Maka Rasulullah SAW memerintah 10 orang tentera berkuda supaya pergi ke Qiratul Ghamim untuk mengiklankan kedatangan tentera Islam kepada musyrikin Quraisy. Kemudian tentera Islam pun bertolak pulang ke Madinah setelah meninggalkannya selama 14 hari. Wallahu alam.